Selamat sejahtera, salam kebun tani. Semoga kalian kawan-kawan semua sehat-sehat belaka. Saya doakan, amin. Semoga terhindar dari serangan COVID-19. Oke, hari ini saya nak menyampaikan salam kebun cili. Oke, hari ini kita akan menjelajah kebun cili saya. Saya akan memperlihatkan bunga-bunga cili, macam mana cara saya tanam. Saya akan memperlihatkan kepada kawan-kawan semua yang berminat menanam kebun cili secara vertikasi. Oke, sekarang kita menjelajah kebun saya. Oke, kita dari sini dulu. Oke, ini dia agak berair sini, lembab, tapi kalau kering dia akan keras. Ini sebab dia rendah di sini. Oke, inilah kebun saya. Kita akan menjelajah. Nah, sekarang dia tengah berbunga. Bunga dia makin cantik, makin banyak, kelulut pun makin banyak. Buah dia pun dah bertambah cantik. Oke, ini buah dia seperti pada mula dia. Nah, oke, buah dia makin cantik dah. Ini buah dia dah makin cantik. Ini buah dia. Nah, pokok ini dia berbuah lebat. Sebab saya spray boom flower. Bila dia berbuah lebat, dahan dia tidak kuat. Dia akan rebah. Oke. Inilah kebun cili saya yang sangat saya suka jelajah hari-hari. Oke, sekarang rumput pun banyak. Rumput ada yang tumbuh di celah-celah sini nih, kita kena buanglah, cabut. Kalau kita nampak buang, kalau tidak dia akan menjalar. Oke, kita dari sini. Oke, mungkin ada yang nampak benda nih. Ini adalah flicker untuk merangkap lalat buah, serangga-serangga yang datang mengganggu buah atau mengganggu bunga-bunga dia. Tapi dia tidak menarik kelulut. Kelulut tidak tertarik di sini. Coba kamu orang lihat, tak ada kelulut di sini. Yang ada kumbang-kumbang yang merusakkan tanaman sahaja. Ada ladybird, ada lalat buah. Ini ya. Oke, mau tambah lagi dah kurang dah tuh. Oke, ini dia. Sekarang kalau nak lihat dia sehat, ini pokok dia sehat, pucuk dia cantik, hijau. Oke, ini kebun saya dan saya seronok di sini. Semoga kalian pun seronok menonton video ini sebagai hiburan sahaja. Oke, ini buah dia banyak. Buah dia bertambah lebat lagi. Oke, semoga pokok-pokok ini sehat, yang berpanjangan, tidak diserang penyakit. Oke, sini ada kalau kita tidak buang dia akan menyebabkan kulat
Ini yang buat masalah dalam pokok pada pokok nanti. Yang dahan patah-patah tuh kalau kita tak buang deh, dia akan menyebabkan kulat seperti ini. Nah, tengok, ini kena dibuang nih. Tengok bunga buah dia. Inilah di kebun saya, lorong-lorong. Saya tanam cili secara vertigasi, dan ini ialah ini mikrotube. Vertigasi itu maksud dia pembajaan dan penyiraman yang berlaku secara serentak. Oke, di sini dia akan menitis ini air baja ebi. Saya akan menyiram dia 7 kali sehari dalam masa 5 menit 7 kali sehari ya. Oke, ini mikrotube yang menyalurkan air baja ke dalam polybag, dan yang ini saya gunakan polybag, dan bahan yang saya guna ialah kokopit, bukannya tanah. Saya pakai kokopit pure, tidak ada campur dengan tanah, semua kokopit. Dan itu adalah polypipe 16, polypipe khas untuk vertigasi. Ini batang, saya tanam 2 pokok dalam satu polybag, 2 pokok, dan di sini saya ada kurangkan dia punya dahan. Satu dahan yang ini saya ada pruning, saya ada buang dahan ya, supaya ada 4 dahan untuk satu pokok. Oke, ini buah dia, oke, cantik. Tapi dalam pemantauan saya setakat ini dia tidak jauh beza dia buah dia dengan yang kita prune, yang saya buang dengan yang saya tidak buang. Yang sebelah sini saya tidak buang, yang sebelah sini saya tidak buang, no. Buah dia pun masih besar. Yang sebelah sini saya ada buang, buah dia pun sama. Okay. Oke, saya menggunakan serbuk sabut kelapa ya. Oke, yang kedua pula, entah yang keberapa sudah. Oke, dalam satu hari saya akan menyiram pohon nih, menyiram polybag nih dengan air dan air baja ebi 7 kali sehari ya, 7 kali sehari. Sebab kokopit ini dia menahan air, tetapi kalau air tidak mencukupi dia pun boleh kering ya, boleh kering. Oke, yang biji-biji ini adalah baja kopi, ataupun kita banyak guna dia baja, kita panggil dia baja kopi. Kalau ikutkan nama dia baja ajimino. Oke, inilah pokok dia yang sudah di pruning. Oke, ini oke, itu dia cara kebun saya. Itu saya membuat kaidah vertigasi, penyiraman dan pembajaan yang berlaku sekaligus. Oke, masalah dia nih, kalau pokok cili kita nih dia manja, dia perlu dirawat, dia perlu diperhatikan. Kita mesti kita mesti prihatin, peka terhadap
perubahan dia. Kalau dia kena penyakit, kalau dia kena serangan penyakit, kita kena PK. Oke, macam sebelum ini. Sebab saya kurang menjaga dia, bukan kurang menjaga, saya menjaga, tapi saya tidak ambil kisah tentang serangan hama. Jadi apabila serangan hama datang, hampir semua kebun saya kena hama. Hama dia akan menyebabkan pokok dia kerinting. Oke, ini yang bekas kena serangan hama. Tengok dia kerinting. Kerinting. Oke, saya buat rawatan dalam 1 minggu sahaja. Kamu tengok ini bekas yang kena serangan hama. Oke, bila saya buat rawatan dalam seminggu, dia akan cantik balik. Nah, ini dia bertunas semula. Kalau hama ini dia akan menyerang pucuk dia. Tak kira pucuk baru, pucuk lama, dia akan serang. Itu membuat dia kerinting. Apabila dia kerinting, dia kurang berbunga dan berbuah, dia akan cacat, buah dia akan cacat. Oke, tengok. Ini kerinting. Inilah bekas-bekas serangan hama. Bila saya rawat, dia sudah cantik. Pucuk dia dah cantik balik. Oke, syukur pada Tuhan sebab sentiasa memberi semangat untuk saya menjaga dan merawat pokok cili. Ini saya suka sangat. Aduh, ini tengok. Dia rebah kena hujan. Dia buah dah banyak nih. Inilah masalah dia. Nantilah atur. Oke. Setakat ini yang banyak menyerang pokok saya adalah mosaic. Mosaic ini disebabkan oleh hewan, bawaan hewan. Trip. Oke, saya kena buang. Oke. Satu lagi rumpai. Tengok rumpai dah panjang. Nah, inilah masalah mosaic. Ini masalah mosaic. Kenapa saya tidak buang dia? Tengok mosaic ini, dia kan dalam satu polybag saya ada letak 2 pokok ya. Tengok 2 pokok, ada kuning nih. Mau buang jauh sedikit. 2 pokok cili. Kemudian dia kena masalah mosaic. Masalah mosaic ini disebabkan oleh serangan serangga. Oke, tetapi saya tidak buang sebab saya sayang dengan pokok ini, sebab dia boleh berbuah. Buah dia pun cantik, jadi tak perlu buang. Melainkan masa dia kecil kita boleh buang lah, belum berbuah buang lah. Sekarang dia sudah berbuah, dia sudah berbakti, jangan buang, sayang. Oke. Pokok yang sama dengan dia tidak diserang, tengok. Nih. Jadi kita perlu kekalkan lah. Oke. Inilah pokok cili saya. Oke, jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe channel ini supaya saya semangat lagi untuk menunjukkan, untuk menghiburkan kalian dengan aktiviti-aktiviti yang boleh membantu kalian, boleh membantu kalian untuk bagaimana cara mengisi masa lapang. Oke, ini tercabut. Jadi dia layu. Mungkin dia tercabut semalam. Aduh. Ini kena kucing nih. Ini biasa kena kucing. Itulah hari-hari kita kena datang tengok. Kadang dia tercabut. Kucing berlari di celah-celah nih,
kejar burung kah, kejar apakah. Oke. Dia akan jadi kering. Oke, sekarang bunga dia banyak keluar. Oke, ini kena buang. Mesti mau perhatikan betul-betul, takut kena serang kulat. Sekarang musim hujan. Musim hujan nih, banyak kena serang ke kulat. Tapi syukur setakat ini dia sekarang sudah berbunga balik. Buah yang masak pun agak kurang. Kalau dipetik semua ini mungkin mencapai 50 kilo sahaja, tidak mencapai ratusan kilo seperti selalu. Oke, kita ke sini. Oke, inilah dia makin tinggi, pucuk dia makin tinggi nih. Oke, ini mau diikat balik nih. Banyak yang terlepas dari tali, tengok. Dia akan terjuntai ke bawah. Oke, ini bekas-bekas terpatah, tidak sengaja dipatahkan oleh mereka yang petik tuh. Jadi kita kena buang lah, kalau nampak kena buang. Sebab kalau tak buang nanti ini akan menyebabkan jangkitan kulat. Nah, yang macam ni kena buang. Tengok dia patah bukan sengaja lah, sebab kalau mereka petik tu dahan ni kan lembut, jadi mudah patah. Ni kena mozaik juga, dah kuning-kuning kena mozaik. Tapi pastikan dia jangan kerinting. Kalau kuning, jaga dia kena serang hama nanti. Jangan dah jatuh di timpa tangga, kesian pokok. Oke, ini dia kena mozaik saja, tapi tidak ada hama, dia masih boleh berbuah. Dia yang cantik. Oke, kelulut pun banyak nih. Nah, yang ini saya buang hari itu sebab pokok dia ada masalah. Dia kecil. Daun dia kecil, buah dia kan kecil. Nak buang. Tapi dia ada mozaik dah. Ini pun dah kena serang mozaik, tapi dia masih nampak cantik. Tak apalah. Inilah penyakit, kita kata tak apa. Sebab kita rasa sayang dengan dia. Harap dia tidak cepat berjangkit lah. Tapi semenjak pemantauan saya ini dia makin bertambah. Sini sebab serangan dari tepi-tepi sini. Tepi-tepi sini semak. Oke, kalau kita rawat di kebun dia akan lari ke semak. Lepas itu bila habis kuasa prevention dia akan datang balik. Inilah masalah kalau kita buat kebun cara terbuka. Kalau ada rumah hijau, greenhouse, dia tak selamat dari serangan serangga. Oke, itu saja dari saya. Jangan lupa subscribe channel ini supaya saya sentiasa menunjukkan aktiviti-aktiviti yang boleh membantu Anda berfikir untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang baik. Salam kebun Chili. Terima kasih.